Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk Anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, IGAD terus memperluas kerjasama bidang tenaga bersih dengan negara Sweden melalui pemeterian perjanjian tambahan di bawah memorandum persefahaman antara IGAD dan The Swedish Trade and Invest Council untuk menggalakkan pertukaran ilmu, teknologi dan pengalaman berkaitan tenaga bersih. Kerjasama ini bertujuan menyokong peralihan tenaga di Thailand serta memacu negara ke pelepasan gas rumah hijau sifar bersih menjelang tahun 2050. Puan Tawiwan dan Vilai, Timbalan Governor Bahagian Bahan Api IGAD berkata, kerjasama ini merupakan langkah penting dalam memperkukuhkan potensi tenaga bersih Thailand melalui penerapan teknologi dan inovasi dari Sweden untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran serta penggunaan tenaga secara mampan, juga selaras dengan peralihan tenaga dunia yang memberi penekanan kepada pengurangan pelepasan karbon dan peningkatan penggunaan tenaga dan boleh diperbaharui. Kerjasama yang diperluaskan kali ini meliputi pembangunan teknologi tenaga bersih dalam pelbagai aspek, seperti tenaga biogesem, teknologi hidrogen, logi hidroelektrik, simpanan PAM, pemulihan kawasan selepas perlombongan, selain mempromosikan penggunaan tenaga secara cekap dan pembangunan infrastruktur tenaga yang mesra alam. Kerjasama dengan Sweden ini dijangka dapat meningkatkan penyelidikan, pembangunan dan pemindahan teknologi tenaga bersih kepada Thailand, di samping memperkukuhkan keupayaan pengurusan tenaga negara agar lebih stabil, fleksibel dan mampu menyokong pertumbuhan ekonomi hijau pada masa hadapan. Ini amat penting ketika Thailand sedang mempercepatkan peningkatan penggunaan tenaga boleh diperbaharui serta pembangunan rangkaian grid pintar untuk menyokong penggunaan tenaga bersih pada skala yang lebih tinggi. Selain dari itu, kerjasama ini sejajar dengan strategi tenaga Thailand yang memberi tumpuan kepada keseimbangan antara keselamatan tenaga, akses kepada tenaga pada harga yang berpatutan, dan pembangunan tenaga mampan. Seiring dengan usaha mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan perubahan iklim yang kini menjadi isu utama di seluruh dunia. Kerjasama antara IGAD dan rakan strategik dari Sweden ini menjadi satu langkah penting bagi Thailand dalam memacu peralihan ke arah tenaga bersih, memperkukuhkan kerjasama antara bangsa dan menyokong pembangunan ekonomi hijau yang mampan dalam jangka panjang. Dan seterusnya, NSTDA melancarkan platform Medical AI yang menjadi infrastruktur bidang data perubatan penting bagi negara untuk menyokong pembangunan teknologi kecerdasan buatan dalam sektor kesihatan. Platform tersebut dibangunkan melalui kerjasama antara agensi perubatan, teknologi dan rangkaian rakan strategik untuk mewujudkan ekosistem data yang kukuh untuk menyokong penyelidikan dan inovasi kesihatan di Thailand. Di samping mempercepatkan penggunaan AI secara praktikal demi manfaat kepada rakyat dan sistem perkhidmatan kesihatan negara. Profesor Dr. Yosanan Wongsawat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pengajian Tinggi Sains Penyelidikan dan Inovasi Thailand, berkata kerajaan memberi keutamaan kepada penerapan teknologi AI dalam pembangunan negara, khususnya dalam sektor kesihatan yang mampu memberi impak positif dengan secara langsung terhadap kualiti hidup rakyat dalam pembangunan medical AI. Platform ini akan membantu meningkatkan keupayaan Thailand dalam penggunaan data raya dan teknologi digital untuk mempertingkatkan kecekapan diagnosis penyakit, rawatan serta pengurusan sistem kesihatan agar lebih tepat, pantas dan berkesan. Sementara itu, Dr. Narong Siri Lertwarakul,
Pengarah NSTDA berkata, platform Medical AI direka sebagai pusat pembangunan, pengujian dan integrasi sistem AI perubatan dengan penekanan kepada standard data, keselamatan dan kebolehperjayaan sistem AI agar selaras dengan piawaian antarabangsa. Langkah ini bertujuan membina keyakinan dalam kalangan petugas kesihatan dan pengguna, selain menggalakkan kerjasama antara penyelidik, hospital, universiti dan sektor swasta dalam pembangunan teknologi baharu yang sesuai dengan konteks Thailand. Selain dari itu, NSTDA juga berpandangan bahawa Medical AI platform akan menjadi mekanisme penting dalam memacu Thailand sebagai hub inovasi perubatan serantau, dengan mempercepatkan pengkomersialan hasil penyelidikan serta penggunaan secara praktikal. Selain dari itu, platform ini turut meningkatkan peluang akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam sektor kesihatan dan menyokong pembangunan sistem smart healthcare pada masa hadapan. Juga pembangunan platform ini selaras dengan dasar negara bidang AI dan strategik negara dalam memacu ekonomi berasaskan inovasi. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing teknologi serta memperbaiki kualiti hidup rakyat Thailand melalui penggunaan teknologi digital secara mampan. Dan satu lagi, Kementerian Tinggi Sains Penyelidikan dan Inovasi melancarkan platform Nexus AI2 secara rasmi sebagai mekanisme penting dalam memacu AI ekosistem Thailand. Platform ini bertujuan membina rangkaian kerjasama antara sektor kerajaan, swasta dan institusi pendidikan untuk mempercepatkan pembangunan modal insan, penyelidikan dan inovasi AI agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Profesor Dr. Yosanan Wongsawat berkata AI akan menjadi mekanisme utama dalam meningkatkan produktiviti dan mewujudkan enjin ekonomi baru untuk Thailand, termasuk dalam sektor pertanian, perusahaan kecil dan sederhana, sektor perkhidmatan serta industri yang bernilai tinggi seperti ekonomi kesihatan dan ekonomi angkasa. Beliau turut menekankan kepentingan pembangunan infrastruktur data dan pengukuhan literasi AI supaya rakyat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi secara mampan. Platform Nexus AI2 direka sebagai pusat penghubung ilmu pengetahuan, alat AI dan pangkalan data penting untuk penyelidik, pembangunan dan usahawan, membantu memperkukuhkan kerjasama antara universiti, institusi penyelidikan dan sektor industri untuk mendorong pengkomersialan hasil penyelidikan serta menghasilkan impak ekonomi yang nyata. Selain dari itu, platform ini turut menyokong pembangunan kemahiran tenaga kerja AI melalui pembelajaran sepanjang hayat dan kursus latihan praktikal. Profesor Dr. Willard Puriwat, Rektor Chulalongkorn University menyatakan bahawa universiti mesti melangkaui peranan sekadar menganugerahkan ijazah dan beralih ke arah mencipta nilai untuk masyarakat. Universiti tersebut kini menuju ke The University of AI untuk pembangunan teknologi AI di samping memperkukuhkan kerjasama antara sektor pendidikan, kerajaan dan swasta untuk meningkatkan keupayaan untuk negara dalam era AI yang kini menjadi faktor bidang strategik utama bagi dunia. Pada masa yang sama, Profesor Dr. Manot Lohatepanon, pengurusi program Nexus AI berkata, dalam dunia yang berubah dengan pantas, organisasi yang mampu menggunakan AI secara strategik akan menjadi peneraju persaingan. Oleh itu, program Nexus AI dibangunkan untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengaplikasikan AI secara praktikal dalam organisasi mereka.
sambil memperluaskan rangkaian bersama pemimpin dan rakan teknologi dunia untuk membina masa depan baru dengan Thailand. Dan yang terakhir di hari ini, jabatan mempromosikan perdagangan antara negara di bawah Kementerian Perdagangan terus mempergiat usaha menyokong usahawan Thailand, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, untuk meluaskan pasaran ke European Union melalui strategi 3E yang merangkumi Expand, Enable, dan Empower. Strategi ini bertujuan meningkatkan daya saing produk dan perkhidmatan Thailand di peringkat dunia. Di samping mengenal pasti 5 kumpulan produk berpotensi tinggi yang dijangka berkembang pesat dalam pasaran EU dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Puan Sunanta Kangwan Kunkit, Ketua Pengarah DITP, menyatakan semasa seminar membuka pintar ke pasaran Kesatuan Eropah, persediaan ke arah kejayaan perniagaan yang dianjurkan oleh The Thai Chamber of Commerce, bahawa strategi 3E di ITP akan memberi sokongan menyeluruh kepada SME Thailand. Expand merujuk kepada peluasan peluang perdagangan termasuk mengekalkan pasaran sedia ada dan meneroka pasaran baru, di samping membina imej produk dan perkhidmatan Thailand di luar negara. Enable pula bertujuan menggalakkan usahawan menggunakan teknologi digital dan platform e-dagang untuk mengurangkan halangan perdagangan. Sementara itu, Empower memberi fokus kepada pembangunan potensi usahawan melalui peningkatan pengetahuan, penambahan nilai produk dan pembinaan jenama bagi memperkukuh daya saing di peringkat antarabangsa. Pasaran EU dianggap sebagai pasaran penting yang mempunyai potensi tinggi untuk produk Thailand kerana mempunyai lebih dari 450 juta penduduk dan kuasa beli yang tinggi. DITP menilai bahawa kumpulan produk yang berpotensi berkembang pesat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang ialah pertama produk hijau dan mampan, kedua makanan berkualiti tinggi, makanan organik dan makanan tambahan, ketiga komponen otomotif dan peralatan untuk kenderaan elektrik, keempat produk elektronik dan teknologi, kelima produk gaya hidup premium seperti fashion, reka bentuk dan produk kesejahteraan. DITP merancang untuk menyokong usahawan dalam setiap kumpulan melalui aktiviti padanan perniagaan, penyertaan dalam pameran perdagangan, rundingan perdagangan dalam talian dan luar talian, termasuk kerjasama dengan pengimport dan rangkaian peruncit di Eropah untuk memperluaskan saluran pengedaran produk Thailand. Selain dari itu, terdapat juga program SME Proaktif yang membantu menampung kos pemasaran antarabangsa dan memberi peluang kepada SME Thailand untuk menguji pasaran melalui platform dalam talian dengan lebih meluas. Bagi usahawan yang belum pernah memasuki pasaran EU, DITP akan membantu meningkatkan ilmu berkaitan ekspor, pembangunan produk, pembinaan jenama serta keperluan undang-undang EU. Selain menggalakkan pembinaan rangkaian rakan dagang, pada masa ini beberapa produk Thailand telah dipasarkan di platform Amazon Jerman seperti penyedut hidung jenama Poisian dan terdapat rancangan untuk memperluaskan promosi produk makanan dan minuman melalui platform Joybuy di Belanda pada masa hadapan. Walau bagaimanapun kemasukan ke pasaran EU memerlukan perhatian serius terhadap standar produk dan aspek kemampanan kerana pasaran ini mempunyai syarat yang ketat. Usahawan perlu memperoleh pelbagai pensijilan seperti CE untuk produk elektrik dan mesin pensijilan organik untuk produk pertanian dan makanan piawaian Fair Trade berkaitan buruh, serta piawaian keselamatan makanan seperti HACCP dan ISO 22000. Selain dari itu, syarikat juga perlu mempunyai sistem kebolehkesanan
DITP menegaskan kesediaannya untuk terus berperanan sebagai mentor kepada SME Thailand agar dapat meluaskan pasaran dan mewujudkan peluang pertumbuhan secara mampan kesatuan Eropah. Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang Anda ikuti program kami.